أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta alam semesta dan mengkurniakan setiap hambanya nikmat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan nikmat ini kita perguna sehabis baik, sehingga dengan banyaknya nikmat, rasa syukur yang hebat, kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Begitu juga selawat beserta salam kita hadiahkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita terpilih orang umat yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar, di titiang sirat ataupun di telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama kita tidak bersua di surah Al-Ulum. Kali ini pengajian kita teruskan melalui proses online dalam video ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini juga dapat memberikan satu impak yang besar pada roh kita. Laman sosial ini kita pergunakan untuk meneruskan lagi pengajian kita yang terhenti seketika dahulu, dan kali ini kita meneruskan untuk membaca kitab nasihat agama dan wasiat iman. Khasnya untuk surah Al-Ulum, umumnya untuk jemaah dimanapun anda berada yang ketika ini menyaksikan program kita. Pada ketika dahulu kita meneruskan kitab nasihat agama, dan hari ini kita sambung pada tajuk ketaatan mengukuhkan agama dan kemaksiatan melemahkannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari tajuk ini. At-ta'atu tuqawwil Islam. Ketaatan yang dibuat oleh seseorang akan mengukuhkan agamanya. Wal ma'asi tuhinuhu, sedangkan kemaksiatan akan melemahkannya. Jika seseorang ditakdirkan hidup pada hari ini, dua keadaan tidak boleh lari, sama ada buat taat ataupun buat maksiat. Maka perbincangan kita dua benda ini yang berlegar dalam kehidupan kita. Saya pernah teringat sebuah kisah. Di saat itu, seorang syekh sedang bertanya kepada murid-murid yang hadir. Kebetulan murid-muridnya itu datang dalam keadaan agak sedikit terlambat. Maka ketika saat sampai murid-murid di hadapan Tuan Syekh, ditanya, di antara kamu ada tak yang mu'allaf? Jadi, persoalan itu ditanyakan, sedangkan murid-muridnya pada hakikatnya mereka tiada yang mu'allaf. Ibu, ayah, atuk, moyang mereka semuanya keturunan Muslim. Sehingga soalan itu tiada jawapan. Nah, maka balik Syekh tukar soalan. Oh, jadi kamu ni semua Muslim lah, tak ada yang mu'allaf lah? Tak.
Maka selepas tiada jawapan, maka dia tunjuk seorang-seorang muridnya. Maka pengkhianat kamu, kata Syekh tadi, kepada murid-muridnya. Berdebar-debar jantung. Kenapa pula dikata pengkhianat? Pengkhianat kamu kalau amanah agama yang diberikan oleh Tuhanmu tidak engkau pergunakan dengan banyak ketaatan. Karena para sahabat ditunjuk perkuburan Baqi, ditunjuk perkuburan-perkuburan umat Islam ketika itu. Karena mereka untuk mendapatkan agama, mereka harus perjuangkan nyawa, darah, keluarga, harta untuk tertegak agama di persada bumi ini. Sedangkan kamu lahir-lahir je dah sebagai Muslim. Kamu lahir sahaja dah dalam title seorang Islam, maka tanggungjawabmu adalah menjadi seorang yang memperbanyakkan ketaatan kerana ia akan mengukuhkan agama yang ada pada dirimu. Maka ditanya, apa ketaatan yang kamu buat pada saat ini? Kebetulan subuhnya pula terlajak, datang pengajian pula lambat, sehingga tertunduk malu para muridnya di hadapan syekhnya tadi. Kita hari ini tentang tuan-tuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah berupaya dalam proses keadaan situasi dunia yang mencekam. Ya, pada masa ketika dahulu keadaan suasana dunia ini diselimuti dengan penyakit corona yang menyebabkan manusia terhenti melakukan pelbagai aktiviti harian yang biasa dikerjakan. Kita tak boleh pergi mana-mana. Masjid dan surau pun terhenti aktiviti perkuliahan dan solat berjamaah secara ramai-ramai. Tapi ketaatan yang ada pada diri kita memerontak ingin dilaksanakan dengan cara yang termampu. Maka kali ini proses kita untuk mengukuhkan agama kita adalah dengan mendengar kuliah-kuliah melalui laman-laman online seumpama ini. Kerana ia akan menumbuhkan lagi rasa kecintaan kita kepada Allah sehingga di rumah pun kita mampu melakukan amal-amal yang lain. Ya, bila nanti situasi dah membaik, maka datanglah ke masjid. Ketika situasi dah mulai dalam keadaan yang tenteram, jangan tinggalkan ibadat-ibadat kerana kita tahu ketaatan yang kita buat adalah mengukuhkan agama yang ada pada kita sebagai hadiah daripada Allah. Ini satu kurniaan. Orang tak minta. Ada kata, kita tak minta tapi diberi hadiah. Orang yang dapat hadiah ni istimewa. Maka perlu dijaga agama ini dengan bentuk ketaatan. Dan tuan-tuan, puan-puan, hari ini mungkin sepanjang proses terhentinya kita berada di masjid dan surau, saya yakin pelbagai aktiviti ketaatan tuan-tuan masih diteruskan bersama dengan keluarga. Di Ramadan yang lepas kita solat bertarawih di rumah, kita bertadarus, kita berzikir, bersahur, puasa, semua itu perlu kita pertahankan. Dan alhamdulillah banyak masjid dan surau hari ini pun telah mulai membuka diri kepada jemaah yang agak banyak sedikit daripada biasa dengan SOP yang perlu diperhatikan oleh jemaah-jemaah yang ingin hadir ke rumah-rumah Allah. Alhamdulillah mulai dah dibuka. Maka buktikan yang kita ini punya menghargai agama yang Allah kurnia ke atas kita dengan melaksanakan pelbagai-bagai bentuk ketaatan, sama ada yang berbentuk beramai-ramai ataupun yang berseorangan. Kadang-kadang ketika beramai-ramai semangat kita maju. Ini untungnya. Tapi bukan berarti ketika kita berseorangan kita tak buat langsung ketaatan, tidak. Ketaatan itu perlu kita buat walaupun di mana kita berada dan bila-bila masa. Sepanjang kita masih hidup, ketaatan perlu kita teruskan. Namun tuan-tuan puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kegairahan ketaatan tidak dibiarkan oleh syaitan yang terlaknat. Dia akan memastikan kita untuk berhenti daripada berbuat amal tersebut. Ataupun, kalaupun tidak terhenti, dia akan gunakan kekuatan-kekuatannya untuk memesongkan akidah ataupun hati kita sehingga lambat laun mungkin bosan. Ataupun dia pernah mengatakan dalam hadis Al-Baihaqi, dikisahkan tentang pengakuan syaitan yang melihat keadaan anak manusia yang suka sangat buat ketaatan. Kisah ini sering kita dengar.
ya, di mana disebutkan waqad balaghana anna syaitan la'anahu Allahu yaqul. Diriwayatkan bahawa syaitan yang terlaknat ini pernah berkata, dia menyaksikan akan kesungguhan anak-anak Adam, umat-umat Nabi yang bersusah payah melakukan ketaatan, mengukuhkan agama dengan pelbagai-bagai ketaatan. Mungkin di antara kita berpagi-pagian dah pergi masjid, berpagi-pagian buat solat tahajud, baca Quran. Kita ada program One Day One Page dalam YouTube saya, boleh dilihat nanti insya-Allah selepas ini. Satu hari satu muka surat kita baca supaya hati kita terus bersinar dengan kalamullah. Jadi tuan-tuan puan-puan, dia melihat kesungguhan kita ini. Dia sudah melaksanakan kerja dia untuk membuatkan kita malas buat amal. Dia dah ikat kaki, dia dah ikat mata, dia dah kencing, dah macam-macam dia buat supaya kita jangan buat taat. Tapi malangnya tidak berhasil. Kesungguhan kita Masya Allah. Ya, Masya Allah. Maka disebut dalam kisah ini, dalam riwayat ini, bahawa syaitan berkata kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh buat taat. Dia kata, qasama dhahri alladhi yas'alullaha ta'ala husnal khatimah. Dah halang-halang kau buat taat, macam-macam aku buat, kata syaitan. Seumpamalah dia dah kata, dia dah aku ikat kaki manusia ni, haji ni aku dah ikat, akak ni aku dah buat ngantuk-ngantuk dia, dengar kuliah ni pun angguk-angguk geleng-geleng, lepas tu tertidur. Aku dah macam-macam buat, tapi dia dengar juga, tapi dia baca juga, tapi dia solat juga. Dah halang-halang kau buat taat, ni syaitan disebut. Maka jangan lupa engkau minta kepada Tuhanmu untuk dipengakhirkan hidupmu dalam keadaan husnal khatimah. Kenapa? Kalau minta itu, qasama dhahril ladhi. Karena pada saat itu engkau dah patah-patahkan tulangku. Dah halang-halang kau kalahkan aku, pijak-pijaklah terus. Macam kita dah macam menyerah kan. Bukan menyerah kalah ni, menyerah. Alah dah halang kau kalahkan dah lah, patahkanlah terus, koyaklah terus, bakarlah terus, penat. Syaitan memberikan satu signal bahawa dah halang-halang kau buat taat, macam-macam aku buat. Tapi bukan berarti dia mengalah ya, walaupun dia telah memberikan satu signal yang baik asalnya, tapi ada udang di sebalik batu. Dia punya keinginan yang lain ni, tapi dalam bab yang besar dia telah mengalah. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan dalam khutbah akhir, kamu kena berhati-hati. Syaitan ni bila bab yang besar dia dah diam-diam dia dah mengalah, tapi berhati-hati pada bab-bab yang kecil. Dan dalam periwayatan ini syaitan punya kesempatan yang terakhir. Tapi sebelum kita sampai kepada apa yang diingini oleh syaitan melalui bab-bab yang kecil, tapi kita masih lagi membincangkan, dia ada mengatakan, alang-alang kau dah patahkan, alang-alang kau dah buat taat, minta terus husnul khatimah dengan Tuhanmu, kerana engkau telah mematahkan tulang belakangku. Lemah dia. Tuan-tuan perempuan, ya, bentuk ketaatan apa yang kita buat, sekecil zarrah sekalipun, ia bererti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali saya ulang perkataan itu. Wa in taku hasanatan. Allah sebut ni, ketika kamu melakukan ketaatan, walaupun ia sekecil zarrah, Allah ingin membalas dengan balasan ajran azimah, balasan-balasan yang besar. Maka jangan pandang remeh. Ketaatan yang kita buat walau sekecil darah ada nilai di sisi Allah. Dalam masa yang sama, dia jangan lepaskan peluang selepas habis buat taat. Rab, mudah-mudahan asbab amal ini engkau terima aku sebagai pengakhiran nanti, pengakhiran yang baik. Pup syaitan yang cuba melemahkan kita, lemah selemah-lemahnya, tulangnya patah-patah terus. Ini dia yang mengaku. Untung sesiapa yang banyak melakukan ketaatan lalu mengambil pada apa yang disebut oleh syaitan ini sebagai kekuatan ke atas kita, kerana orang yang suka minta husnul khatimah, dia akan ada ciri-ciri tertentu. Orang yang membiasakan perkara yang baik, minta perkara yang baik, bagi Allah amat sangat mudah untuk memakbulkannya, sebab usaha yang dia buat memang betul-betul berlaku. Ini realiti.
seorang doktor yang mengumpulkan peristiwa-peristiwa besar yang dilihat kepada pesakit-pesakitnya dan dibukukan dalam kitab yang sangat terkenal juga. Jadi doktor ini mendatangi seorang syekh dan menceritakan pengalaman dia mendapati seorang pesakit yang luar biasa. Pesakit ini mengadu dia punya kesakitan di dalam dadanya, lalu didampakkan oleh doktor tadi dan dibuat scan dan sebagainya, maka didapati ada sedikit lubang ataupun perkara-perkara yang perlu dibuat pembedahan secepatnya. Dan ternyata pihak doktor bersepakat pembedahan ini memakan masa yang agak sedikit lama, antara 6 jam ataupun lebih. Dan ketika diutarakan kepada si pesakit tadi, dia menangis di hadapan doktor tu kerana dia kata lama sangat. Lah, memang ini proses yang biasa. Anggapan doktor, dia takut pembedahan, dibelah dan sebagainya. Tapi bukan itu ternyata ketakutan yang dia hasilkan. Dia kata, doktor, saya bukan takut kerana pembedahan itu. Tapi saya khawatir lamanya masa yang diperuntukkan ke apa yang saya katakan kepada Allah nanti, sekiranya saya adalah itu hari yang terakhir saya. Sedangkan saya telah berjanji, saya telah berazam untuk membaca Quran sepaling sikit 10 juzuk sehari. Dah kalau doktor ambil 6 jam, berapa juzuk yang terlepas? Kalau itulah masa hidup saya yang terakhir, macam mana? Masya Allah. Kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada kalamullah di dalam hatinya, walaupun dalam keadaan sakit, masih mahu dan masih memikirkan mengenai ibadat-ibadat yang perlu ia laksanakan, ketaatan-ketaatan yang perlu ia kerjakan. Maka doktor untuk menenangkan si pesakit buat satu kesepakatan. Akhirnya kesepakatan itu diambil, maka diberilah ruang kepadanya sebelum pembedahan. Kamu datang lebih awal, kita bagi ruang untuk kamu buat 1 jam sebelum pembedahan. Dan dia terima kesepakatan itu, dia pun datang, dia pun buat apa yang patut dalam 1 jam itu. Selepas waktunya tiba, dia redha dalam keadaan hidupnya dalam proses untuk pembedahan. Dan peristiwa luar biasa berlaku ketika awal pembedahan, di saat dia telah tidak sedarkan diri, ketika dadanya mulai dibedah, ketika orangnya tidak dalam keadaan dapat berbicara secara biasa, tapi di saat awal pembedahan sehingga akhir pembedahan, orang yang dalam keadaan tidak sedar itu, tapi mulutnya tetap mengungkapkan, membaca kalimah Al-Quran sepanjang proses pembedahan. Takjubnya doktor ini membuatkan ia menjadikan satu ibrah yang besar, dan bahkan dia ambil cuti untuk beberapa hari supaya mengimbangi ibadat yang tertinggal sepanjang proses dia bekerja pada waktu-waktu yang lalu. Ini tuan-tuan puan-puan, maka apa yang dibiasakan akan menjadi biasa. Tapi yang saya bimbang, yang saya khawatir, beliau hidupkan Al-Quran sepanjang hidupnya, ibadat hariannya diteruskan walau apa proses kehidupan yang sedang ia alami. Dia biasa membaca Al-Quran dalam proses yang tidak wajar, tapi boleh baca Quran. Saya khawatir kalau itu adalah kita yang hari-hari mulut hanya celupar menyebutkan fitnah-fitnah, menceritakan aib orang, menimbulkan permasalahan sosial masyarakat. Itulah wirid harian kita. Apa dan bagaimana penghujung hidup kita? Takut-takut ketika kita dibedah, kita hari-hari membawang, keluar bawang mulut kita waktu dibedah. Na'udzubillah. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan rahmatan Allah Subhanahu wa taala, petua walaupun dikatakan oleh syaitan laknatullah ini, ketika kita dah mampu buat taat, jangan lupa minta husnal khatimah kepada Tuhan. Sekecil apapun kebaikan itu, Rabb, mudah-mudahan asbab ini engkau terima aku dalam keadaan baik di penghujungku. Ataupun kita baca seperti mana imam-imam baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Amalkan. Kekuatan ini akan membawa kepada penghasilan yang baik. Dan begitu banyak
kisah-kisah yang berlaku. Begitu juga ketika Buraidah berada di Khurasan, bagaimana keajaiban seseorang yang banyak melakukan ketaatan sepanjang hidup Allah hadiahkan pada penghujung akhirnya dengan kegembiraan yang nyata. Hadis ini daripada Buraidah ketika itu berada di Khurasan. Dia dikhabarkan bahawa sahabatnya sedang sakit. Lama tak jumpa. Ketika kita balik kampung contohnya, tiba-tiba kita disebutkan oleh, Din, tu kawan kau tu si Lan sakit tu. Lama kau tak jumpa kan, kau kan dah belalang buana ke negeri mana-mana, entah berantah mana. Maka ketika Khurasan, berada di Khurasan ni, Buraidah itu radhiyallahu an, maka keteringinan dia untuk menemui sahabat yang lama tidak berjumpa, akhirnya dia pun segera untuk pergi ke rumah sahabatnya. Ternyata ketika sampai di rumah sahabatnya yang dikhabarkan sakit tadi, tidak sakit pun. Ternyata bukan hanya sakit, tapi telah pun meninggal dunia. Lagilah membuatkan sebab dalam hatinya. Tapi sebabnya itu, sedihnya itu terubati seketika juga ketika melihat sahabatnya, ketika melihat jenazah terakhir untuk dilihat di wajah sahabatnya tadi. Ketika dia buka kain penutup, ketika dia lihat di wajahnya, teringat sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, mautal mu'min bi'arqil jabin. Masya Allah. Apa dia? Matinya seorang mukmin itu, salah satunya ciri-ciri orang yang baik meninggalnya, bi'arqil jabin, adanya peluh di dahi. Dan ciri ini dilihat pada sahabatnya tadi. Begitu dia lihat di sahabatnya ada tanda ini, dia soal pada ke ahli keluarga, apa asbab, apa penyebab, apa amal si fulan ni? Hebat sungguh, saya lihat ada tanda bi'arqil jabin, ada tanda peluh di dahi. Nah, seluruh ahli keluarga, kawan-kawan terdekat, jiran tetangga, keseluruhan kalimah yang mereka ucap, dia banyak ketaatan, dia orang baik, dia ahli ibadat dan sebagainya. Kesungguhan dia melakukan ibadat, Allah buktikan di penghujung hidupnya. Kenapa? Karena apa yang dibiasakan itu yang akan biasa. Hari ini kita banyak buat taat, kita tahu kita kukuhkan agama. Dan dalam masa yang sama, lazimkan lidah kita minta husnul khatimah agar Allah kurniakan kita pengakhiran yang baik. Dan ketika melihat tanda di dahi ini, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, Imam Hasan Al-Basri juga menambahkan, biasanya juga ketika Allah kurniakan dahinya berpeluh, kebiasaannya juga air matanya akan mengalir. Kenapa dan kenapa? Karena pada masa itu, dengan izin Allah, Allah tunjukkan hin-hin. Kalau kita trailer movie kan, dah tu pun kita dah teruja nak tengok isi movie tersebut. Maka Allah tunjuk hin-hin apa yang bakal diterima oleh manusia ini, ditunjukkan, ni kamu akan dapat ni, Masya Allah. Tangisan itu, tangisan gembira, kerana Allah nampakkan apa yang patut diterima oleh seorang hamba yang membanyakkan ketaatan sepanjang usianya. Oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, mungkin tidak semua orang punya ciri bi'arqil jabin, yakni peluh di dahi. Tapi jangan pula lepas ni, tuan-tuan puan-puan mungkin ada nak pergi kedai mana, makan mi sop ke, makan mi yang panas-panas ke, tiba-tiba berpeluh ni dekat dahi ni. Tengah makan berpeluh. Jangan kata pula, oi hebat engkau Haji, memang kau ni ciri husnul khotimah peluh. Satu baldi pun pada saat makan pedas belum jadi. Tapi aminkan sahajalah kalau orang kata macam tu. Tapi dia bukan cerita pasal hidup. Ada orang kalau makan berpeluh, bukan kalau bekerja tak berpeluh, kalau makan berpeluh. Masya Allah, dah macam orang mandi dah. Kan ada, tapi tidak itu dikira sebagai peluh di dahi pada saat hidup. Dia adalah seperti peluh-peluh yang macam
peluh-peluh mutiara lah, kecil-kecil macam tu, peluh-peluh manja. Dia bukan peluh-peluh yang berpeluh sampai basah macam tu. Dia adalah sesuatu kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau tak dapat macam tu pun, setidaknya kita masih dapat dalam keadaan mengungkap lisan kita dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setidaknya, maka jangan itu pun tak mampu kita ucap di penghujung hidup kita. Kenapa? Wal ma'asi, karena kemaksiatan sepanjang hidup akhirnya melemahkan. Contoh, kita dah ada baju, kita dah ada seluar, dah ada kopiah, dah ada semua aksesori dekat tubuh badan kita. Dalam masa yang sama kita buat kemaksiatan sedikit-sedikit, sehari demi sehari kita tanggal cincin kita, besok kita tanggal jam kita, besok kita tanggal kopiah kita, besok kita tanggal baju kita, besok kita tanggal seluar kita. Dah tinggal apa? Dah hampir tak ada sehelai sepinggang pun dah tak ada. Maka khawatir agama yang asalnya memang dah kukuh, memang dah lengkap dalam diri kita, tapi hari demi hari sepanjang usia kita buat maksiat, maka sedikit tertanggal agama. Kita khawatir kerana ada sebahagian orang yang disebut Islam, tapi ketika meninggal tidak membawa agama di hadapan Allah. Kita tidak mahu proses ini berlaku kerana kita mendapatkan agama ni melalui hadiah daripada Allah. Maka jagalah hadiah ini elok-elok. Alah, tuan-tuan, puan-puan pun kalau dapat hadiah daripada somebody, daripada orang yang love gitu kan, Masya Allah, ada lagi simpan. Hadiah itu 20 tahun yang lalu, tapi bagi kita, ya Allah, dia punya kenangan. Simpan di bawah katil, takut anak cucu nampak, takut anak cucu kacau. Kita ada barang antik yang didapati daripada satu peristiwa yang besar, sampai hari ini kita masih jaga elok-elok. Sampai ada orang koleksi barang-barang, ya, barang-barang berharga. Kenapa? Karena itu punya nilai tertentu. Lah, kenapa tidak dengan agama yang telah Allah hadiahkan ini? Patut lagi kita hargai, kita jaga dia elok-elok. Kalau boleh kita polish dia setiap hari dengan ketaatan yang sangat mudah, yang sangat murah. Pergi masjid, pergi surau, dulu-dululah tak ada mana-mana AJK tunggu depan pintu. Tuan-tuan nak masuk kena bayar RM100 satu kali solat. Oh, kaya masjid tu boleh bangun 10 tingkat. Tapi tak ada. Tapi kalau pusat hiburan, pusat perbelanjaan, tuan-tuan nak masuk, kena bayar dulu. Kalau nak beli barangnya, kena bayar dulu. Macam-macam. Nak masuk pintu gate, dia pun dah ada pembayaran di situ. Proses pembayaran melalui online ataupun melalui cash di situ. Kalau melalui ibadat, tidak ada proses-proses pembayaran kecuali sedekah, infak yang kita ingin keluarkan dari rezeki yang Allah pinjamkan. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan, apalah sangat ketika kita mampu menjaga barang-barang berharga kita dari dikacau oleh sesiapa. Maka ini adalah peluang kita bagaimana keadaan ketaatan yang kita telah bina, Islam yang telah dihadiahkan oleh Allah, perlu kita hargai. Namun ternyata ketika syaitan yang terlaknat itu telah memberikan signal awal, dia kata, dahlah, halang-halang kau buat taat, mintalah husnul khatimah, kerana badanku dah remuk-remuk. Tapi ternyata dalam keadaan remuk, dia belum mati. Dalam keadaan lemah, dia belum berhenti. Seolah-olah ada perbincangan lah. Seolah-olah ada perbincangan antara rakan-rakan syaitan. Contoh ni, ton, ni jap. Apa? Engkau goda haji tu, kau goda akad tu waktu bila? Waktu badan kau bagus ke, badan kau sado ke, macam aku ni dah remah-remah, dah patah-patah ni. Oi, mestilah badan aku macam sado-sado ni, kalah dia. Habis sampai kerak-kerak dia buat. Kau tengok aku ni dah patah-patah dia buat tu. Tapi kau tunggu, kalau dia terperangkap dalam keadaan lemah aku, di mana lebih hebat? Engkau ke aku? Aku lemah ni, tapi aku ada senjata satu lagi. Nah, senjata syaitan ini, tuan-tuan puan-puan, dia bukan biasa-biasa. Dia bukan biasa-biasa. Senjata syaitan ini sangat luar biasa menakutkannya. Walaupun di awal dia telah memberi satu signal yang baik, buatlah, minta husnul khatimah lah. Tapi di penghujung hadis ini disebutkan,
Dia mengatakan bahawa dia inginkan kepada si pelaku-pelaku ketaatan, ya, dia menginginkan kita untuk apa? Untuk merasa takjub dengan amalan-amalan kita. Karena ketika seseorang merasa takjub dengan amalan yang dia buat, walaupun telah bina sebanyak mana ketaatan, akan merosakkan dan menghancurkan seperti buih yang banyak di tepian pantai tapi tidak memberi impak apa-apa ketika ombak hadir menyelubungi buih-buih yang ada. Dan ini yang ditunggu oleh syaitan kepada orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika perkara yang besar dia tidak mampu untuk menghalang kita. Ketika dia menghalang kita, jangan buat, kita buat. Tapi ketika dia telah memberikan signal yang besar untuk minta husnul khatimah, maka dia menunggu satu part yang sangat-sangat nipis di antara keadaan ketaatan yang kita buat. Kita dah buat segala-galanya, kita dah beribadat, dah bersedekah, tetapi ketika ini pandangan dia masih tertumpu kepada ahli ibadat untuk takjub. Karena takjub ini akan menghancurkan segala bentuk ibadat yang kita buat. Pergi balik daripada surau, pakai baju jubah labuh, pakai tudung labuh, pakai ciri-ciri khas Muslim, lalu kita merasa diri kita dah sempurna, ibadat kita dah paling cantik, kita dah paling hebat di antara kampung yang ada, maka ini yang diharap oleh syaitan. Dan ketika seseorang terpedaya dengan takjubnya amal, kita terperangkap dengan amalan yang syaitan dah buat. Karena syaitan dah praktik dah segalanya. Syaitan pernah menjadi makhluk yang paling taat satu ketika dahulu. Tapi kecundang disebabkan takjub dan takbur kepada amalnya dan membesarkan dirinya sehingga mengecilkan orang lain. Maka ketika amalan syaitan ini daripada amal ibadat, daripada takjub dengan amal, takbur dengan amal, kecundang, dia menjadi makhluk yang terlaknat. Dan ini juga yang diharapkannya kepada orang-orang yang tidak mampu dihalang untuk beribadat, agar melakukan praktik amal yang pernah dia buat, iaitu takbur, sehingga orang ini juga akan kecundang sebagaimana kecundangnya dia daripada syurga Allah Azza wa Jalla satu ketika dahulu. Oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita perhatikan, kita hargai agama yang ada pada kita. Mudah-mudahan agama ini yang dihadiahkan oleh Allah kita jaga sehingga ke penghujung hidup kita. Dan kita kena perhati bahawa ketaatan yang kita buat bila ikhlas kepada Allah, bukan kerana makhluk, insya-Allah akan bernilai dan akan ada bukti di penghujung hidup kita, kita dalam keadaan baik-baik saja. Maka ketika hari ini kita masih pelaku maksiat, masih banyak kesalahan dan kesilapan yang kita buat, jangan berhenti berharap kepada Allah, jangan berhenti untuk menjadi orang baik. Biar orang kata ketika kita baik, tapi jangan orang mengata ketika kita jahat. Orang bukan pada pandangan makhluk. Kita tidak perlukan cakap-cakap orang, kita perlukan pandangan Allah. Kalau orang memandang kita jahat, kita masih punya kesempatan di mata Allah untuk menjadi manusia yang baik. Ketika kita telah menjadi orang yang baik, perhatikan niat dan hati kita, jangan merasa terbaik di antara makhluk yang ada. Takut-takut peluang syaitan masih ada pada kita. Demikian sahaja pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita semua dalam keadaan dilindungi, sehat walafiat, dijauhkan segala wabak, penyakit, dan Allah segerakan hantar jauh-jauh penyakit ini, tanam jauh-jauh ke tanah ataupun ke laut, sehingga kita tidak lagi merasai kesakitan dan perasaan yang menakutkan ketika kita ingin beraktiviti seperti biasa. Mudah-mudahan yang benar semuanya daripada Allah, yang lemah atas diri saya sendiri. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.